katakan cikgu nak tunjuk dulu last kita belajar, timbas balik last kita belajar hari tu. Mungkin hari tu kita tak sempat, cikgu tak sempat nak tengok nak terang sikit dekat dia punya contoh. Jadi cikgu akan terang balik yang aktiviti penerokaan ni. So awak ada satu segi empat. Okay. So segi empat kita tahu kat sini 90. So kalau kat sini theta, sebelah sini adalah mestilah 90 tolak theta. Ini dikatakan satu sudut pelengkap. So kalau kita ada A, kita ada B, so B adalah pelengkap kepada A lah. Okay. Itu konsep lah. Okay. Dan katakan kita punya ni adalah X, ini adalah Y. Jadi kita punya hypotenuse kita kat sini adalah punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Tahu kan macam mana? Kita guna formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Sampai situ faham? Faham. Faham So katakanlah cikgu nak cari sin kan, sin theta. So cikgu buat sin theta adalah sama dengan, kita tengok dekat sini, sin theta adalah Y O bahagi H kan. So kalau kita tengok dekat belah sini pula, dekat 90 tolak theta, kat sini Y, kat sini X. Apa sin atau cos atau tan yang jawapan dia adalah Y bahagi punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. So kita pandang daripada arah sini, ni kita punya sudut. So yang Y bahagi dengan yang ni adalah dia punya cos, betul tak? So jadi cos 90 tolak theta. Faham? Faham. Okay, kita tengok cos pula Kita tengok cos theta pula kat sini. Cos theta adalah X bahagi dengan yang ini kan. So cikgu buat X bahagi dengan punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi kalau kita pandang sudut dekat sini pula, apa jawapan yang X bahagi ini? So dia adalah jawapan sin, betul tak? Betul. Okay. Yang lain ni boleh buat lah. So ini penting ni untuk awak tahu benda ni supaya awak tak hafal benda tu. Awak ni nanti awak ingat awak kena hafal benda ni. Ni sin sama dengan cos, cos sama dengan sin. Padahal sebenarnya awak boleh reka sendiri. Jelas tak? Jelas. Okay, so cikgu pergi contoh kalau jelas. Yang lain tu nanti kalau nak lebih faham, nak lebih pegang kukuh konsep tu, awak boleh try sendirilah dekat sini Okay, jadi cikgu teruskan dulu dengan contoh 4. Okay, so contoh 4 dia bagi sin adalah 77. Okay, kita buat kotak macam tadi supaya senang awak nak jawab soalan tu. So awak ada satu kotak, kat sini 90 darjah awak ada 13 dekat sini adalah 77. Okay, dia kata cos 13 sin 77 awak adalah 0. Kejap. Salah lah sudut cikgu ni. Yang dia bagi tu adalah 77. Jadi kat sini 13 lah. So 77 sin 77 adalah 0.9744. So ini satu. Kenapa cikgu kata kat situ 0.9744 kat sini satu? Sebab kita tahu sin 77 adalah sama dengan O bahagi H, betul tak? So kalau jawapannya adalah 0.9744 bermakna dia per dengan 1. So jadi O dia adalah 0.9744 dan dia punya H adalah 1. Baru boleh dapat jawapan 0.9744 ni. Jelas? Jelas. Okey. Jadi kat sini untuk dapatkan jawapan dekat sini, kita boleh gunakan teorem Pythagoras lah, kan? Bermakna 1 kuasa 2 tolak yang ni punca kuasa, betul tak? So jadi cikgu nak penuhkan cikgu punya kotak ni dulu
So punca kuasa 1 kuasa 2 tolak 0.9744. Kuasa 2. Jadi jawapan dia adalah 0.2248. 0.225 lah. Dan sebab itu, dibagi kat sini lagi, cos 77 adalah sama dengan 0.225. Sebab kita tahu yang ni O per hash kan, jadi kat sini O pula. A per hash, cos adalah K. A per hash. Sebab itulah kat sini 0.225. Jelas? Jelas. Kalau tak faham bagi tahu 0.9 alah tak dapat. Tak muat pula. Okey. So soalan A, dia minta cos 13. Okey, kita tengoklah dekat sini cos 13 kita. Cos 13 kita adalah ini. Kah kan? Kah ni bahagi dengan yang ni. Jadi jawapan kita adalah 0.9744 lah. Tanpa awak buat jalan ni, daripada gambar rajah kita boleh dapat jawapan. Faham tak? Ada soalan nak tanya? Kalau tak nampak, cikgu buat kat sini. Cos adalah A bahagi H. So kalau kita tengok dekat 13 ni, kalau kita tengok dekat 13, kita punya A kita ni adalah ni kan? Ini A, ini kita punya H. So A kita adalah 0.9744. H kita 1. Jadi 0.9744 bahagi dengan 1 dapatlah jawapan 0.9744. Jelas? Jelas. Jelas. Okey, B pula B cosec 13. Ingat lagi cikgu kata kalau kita nak tahu, kita tengok pada huruf yang ketiga. So bermakna formulanya adalah 1 bahagi sin 13. So senang je kita tengok kat sini kan. Sin 13 adalah so. O bahagi dengan hash. So jadi 1 bahagi 0.225. Kan? Sebab sin 13 adalah O bahagi dengan hash. So 0.225 jugalah. Jadi 1 bahagi nilai ini dapatlah 4.444. Faham? Ada soalan nak tanya tak setakat ini? Kalau tak ada, cikgu teruskan Mungkin cikgu dah tak dengar suara korang ataupun memang tak ada orang cakap? Cikgu. Aha. Macam mana H2 boleh jadi satu? Ni kan maklumat dibagi sin 77 sama dengan sin 77 sama dengan 0.9744. Dan kita tahu sin adalah O bahagi H. So sebenarnya kalau dia tak ada pecahan dia, so dia sebenarnya per 1 lah. Contoh sin theta sama dengan A. So sebenarnya A per 1. Jadi dia punya O adalah A, H dia adalah 1. Faham tak? Oh, faham. Okay. Cikgu. Ada soalan lagi nak tanya? Cikgu, boleh tak terangkan balik yang B tu? B? Yang cosec 13 tu. Cosec 13 tu kita tengok pada huruf yang ketiga kan. So huruf ketiga kita adalah S. So bermakna dia adalah 1 bahagi sin 13. Okey, bila kita tengok sin 13 ni, sin 13 pada gambar rajah, sin 13 adalah O per hash. Bermakna jalan penuh dia macam ni lah. 1 bahagi O per hash. So kita tengok dekat sin 13 kita. Sin 13 kita, O kita adalah nilai ini 0.225, H kita adalah 1. Itu
Itu yang jawapan dia 1 bahagi 0.225. Dapatlah jawapan 4.444. Oh, okay. Faham Faham. Okay. So kalau awak tengok dekat buku teks, awak macam keliru sebab dia macam kena tolak lah kan. Tapi kalau kita penuhkan gambar rajah kita ni, kita boleh terus dapat jawapan. Jelas tak? Yes. Kita pergi kod 13 pula Kod 13, still kita kena tengok huruf yang ketiga iaitu T. Jadi jawapan awak adalah sama dengan 1 bahagi tan 13. Okey, tan 13. So kita tengoklah dekat gambar rajah. Kita tengok dekat 13 ini, tan kita adalah O bahagi A. So O kita adalah yang ini 0.225 bahagi dengan kita punya A. A kita adalah 0.9744. So jadi 1 bahagi dengan 0.225 bahagi dengan 0.9744, dapatlah jawapan kita 4.331. Faham tak? Faham. Ada soalan nak tanya? Cikgu, boleh tak ulang balik yang C tadi? Yang C ni kan, ni kod T, kod 13, jadi kita kena tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga kita adalah T. Jadi 1 bahagi dengan tan 13 lah. Okey, tan kan dia adalah sama dengan O bahagi A kan? Tan O per A. So bila tan tu O per A, jadi kita tengok je lah kat gambar rajah kita ni yang tan 13 kita ni. Ini O kan? Ini O, ini kita punya A. So O kita adalah 0.225, A kita adalah 0.9744. So jadi 1 bahagi O per A. So kita bahagi macam biasa, dapatlah jawapan ni. Faham tak? Oh, faham. Cikgu. Sama. Okey, kita tengok yang ni pula Masih lagi kita kena bina contoh 5 Masih lagi kita kena bina kita punya segi 4 kita tadi. Okey. So kat sini 90 darjah kita ada bagi apa? Dia bagi cos 63. So cikgu letak 63. Tadi cikgu kata cos 63 sama dengan K. So sebenarnya K ni bukan K saja. K adalah K per 1. So dia adalah sebenarnya sama dengan A per H. Jadi kalau sini 63, 90 tolak 63 dapat jawapan 27. Jadi kita boleh penuhkan dulu kita punya gambar rajah kita ni supaya senang kita nak buat. So cos 63 ni K bahagi 1, cikgu letak dulu. A kita K, H kita 1. Jadi kita punya nilai kat sini berapa? Kenalah guna formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. C kuasa 2 ni mesti kedudukan hipotenus. So A kita adalah K kuasa 2 tambah B kita adalah 1 kuasa 2 B pula. B tu kita tak tahu berapa. X. So hipotenus kita adalah 1. Jadi X kuasa 2 sama dengan 1 tolak dengan K kuasa 2. Jadi kita punya X adalah punca kuasa 1 tolak K kuasa 2. So kat sini adalah 1 tolak K kuasa 2. Sampai sini faham? Faham. Okay, faham So kita letaklah balik supaya kita senang nak nampak. Kat sini K kan? Okay, soalan A dia minta sin 63. So kita tengok dekat sudut 63 kita ni adalah soh kan? Sin adalah soh. So O per dengan H. Dapatlah jawapan punca kuasa 1 tolak K kuasa 2. Jelas tak? Jelas. Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu teruskan. B, kita ada sin 27. Okay, sin 27 Kita tengok dekat 27, kita tahu sin 27 adalah O per H. So O kita sekarang adalah K. K bahagi dengan 1, jadi jawapan kita adalah K lah. Faham? Faham.
Okay, C pula. Cosec 27. So kita tahu kita kena tengok huruf yang ketiga. So huruf ketiga adalah S, jadi formula dia adalah 1 bahagi sin 27. So kita tengok dekat 27 kita ni, sin kita adalah O bahagi dengan H. So jadi 1 bahagi K per 1. Jadi jawapannya 1 per K. Faham? Faham. Ada soalan nak tanya? Cikgu. Ah. Yang soalan A tu kan? Oh, sorry, saya tersilap tengok. Saya ingat K atas tu. Bukan. K ni yang kat sini ni. Cikgu. Okey, ada lagi soalan nak tanya sebelum cikgu teruskan? Okey, kalau tak ada cikgu teruskan Menentukan nilai nisbah terigu bagi sebarang sudut pula. So kita ada 4 cara kat sini tau. So cikgu akan ajar satu-satu. Kaedah yang pertama adalah menggunakan kalkulator. So contoh kat sini kan, dengan menggunakan kalkulator, cari nilai bagi nisbah trigonometri yang berikut betul kepada 4 angka bererti. Jadi kita tekan je kalkulator. Sekiranya soalan tu minta guna kalkulator lah. So kita boleh tekan je kalkulator sin negatif 215 darjah 12 minit. Dapatlah jawapan yang sama dengan jawapan ni. Sama juga yang kat sini, set kan? So set kat sini tak ada set kat sini. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tukar dulu dia kepada cos. So jadi kat sini tu yang jadi. Sekejap ya. Set. B tu set. Negatif 4.14 red. Jadi kena tukar kepada cos dulu. Jadi 1 bahagi ni huruf ketiga 1 per cos. 1 per cos negatif 4.14 radian. Okay. So bila nak tukar dekat guna kalkulator, awak tak boleh guna ni, nampak ni degree kan. Kena tukar dia kepada radian dulu. So kena tukar kepada radian, tekan dulu 2. Dia dah tukar jadi radian. So awak bolehlah masukkan nilai ini. Jadi 1 bahagi cos negatif 4.14. So dapatlah jawapan negatif 1/846. Jelas tak? Jelas cara nak guna kalkulator? Jelas. So pastikan awak jangan biarkan dalam keadaan radian Kalau tidak nanti semua awak punya jalan nanti salah bila dia melibatkan tu. Jadi awak kena reset balik lah awak punya kalkulator. Setiap kali awak tukar kepada radian, awak reset balik. Takut awak tak perasan radian tu tadi, nanti jawapan yang gunakan darjah semua akan jadi salah lah. Okay, kalau tak ada masalah kaedah 1 ni, cikgu nak terus ke kaedah 2. Ada soalan nak tanya? Boleh cikgu. Boleh Okey, cikgu ke contoh 7. Kaedah 2 menggunakan bulatan unit. Okey, so ini adalah bulatan unit awak. Awak kena faham dulu tentang bulatan unit. Yang pertama, kalau kita menggunakan bulatan unit, jadi jejari dia akan tetap 1 lah. So setiap jejari dia akan jadi 1. So kat sini, sekejap ya, cikgu conteng dulu kat sini. Draw. Okay. Jadi kat sini adalah 1. Okay, awak tahu ini adalah X, ini adalah Y, betul tak? So jadi awak punya X, kita tahulah kat sini, alamak. Kita tahulah kita punya X kat sini adalah 1 per punca cos 2. Dia punya Y adalah
dia punya Y adalah alamak. 1 per punca kuasa 2. Begitu juga dengan sebelah sini lah. Okey. So soalan minta tadi, soalan minta adalah cos 135 Okey, cikgu tunjuk dekat sini Soalan A tu dia minta cos 135. Okey, sebelum tu awak kena tahu kedudukan cos 135 dekat mana. Kedudukan cos 135 adalah berada dekat sini kan, daripada sini. Sekejap cikgu tukar warna lain lah. Daripada sini sehingga kan highlight lah. Daripada sini sehingga ke sini itu adalah 135. Sampai situ faham? Faham cikgu? Kenapa cikgu kata kat situ adalah 135? Sebab sudut kat sini adalah 45 kan? Jadi 180 tolak dengan 135. So dapat jawapan ni lah. 135 ni. So untuk kita dapatkan yang sini, untuk dapatkan yang sini, kita kena tahu berapa kat sini. Sebab ni adalah kita panggil sudut sepadan. Tadi tu sudut pelengkap, ini adalah sudut sepadan. So sudut sepadan ni adalah sama dengan cos 45 tapi sebelah kiri lah. Di sebelah kiri. Yang sampai situ jelas? Nilai kat sini adalah sama dengan yang ni. Sampai situ jelas? Jelas. Okay. So jadi sama dengan kita tengok cos kan. Cos adalah A per hash. So kita tahu kat sini A bahagi dengan dia punya hash. Cikgu letak dulu A bahagi hash. So A kita adalah, tengok A kita adalah paksi X punya jawapan. Betul tak? Betul. Kenapa paksi X punya jawapan bersama dengan paksi X? Paksi X pula koordinat X. Paksi X. Koordinat X. Kenapa dia bersamaan dengan koordinat X? Sebab kita tahu kat sini tadi ini adalah X, ini adalah Y kan? So kat sini koordinatnya adalah negatif 1 per punca kuasa 2. Dia punya Y adalah 1 per punca kuasa 2. Okay. So A kita adalah yang ni. A kita adalah negatif 1 per punca kuasa 2. Manakala hash kita adalah 1. Ni sebab dia punya hash adalah jejari. So jejari adalah 1, hash kita adalah koordinat X ni tadi. A kita adalah koordinat X ni tadi. So sebab tu dekat contoh ini, dekat contoh buku teks dia kata, maka cos 135 adalah bersamaan dengan koordinat X. Sebab dia bagi 1 tu tak dapat jawapan dia kan. Tu yang dia bagi tahu cos 45 ni adalah sama dengan koordinat X. Jelas tak? Ada soalan nak tanya? Faham kenapa cos 135 sama dengan cos 45? Sampai sini faham? Kenapa cos 135 sama dengan cos 45? Yang ni faham? Cikgu boleh tak terangkan yang tu? Yang ni kan ni. Yang ni kan sudut sepadan. Ingat tak yang kita belajar yang ni? Lepas tu sebenarnya yang nilai yang banyak ni adalah sama dengan ni. Sahaja. Ini yang first kita belajar dulu. So sebenarnya dia adalah sudut yang sepadan. So kalau kita tak boleh cari cos 135 ni, kita boleh ambil sudut yang sepadan ni dengan sini. So kalau ada satu sudut, contohlah kat sini kan. So yang kita nak adalah kat sini. Tapi awak boleh daripada warna merah ni, dia adalah sama dengan yang warna kuning ni, nilai dia. Ini kita panggil sudut sepadan. Nilai merah ni sama dengan kuning.
Oh, nilai ni sama ya cikgu? Ya. Oh. Okay. Faham tak? Sudut sepadan yang ke 135 sama dengan cos 45. Faham? Konsep dia adalah sudut sepadan. Okey, lepas tu cos 45 tu kan adalah A per hash. Kenapa dia sama dengan koordinat X? Tadi kita dah tahu A kita adalah negatif 1 per punca kuasa 2. Hash kita adalah 1 kan? Ini hash kita adalah dia punya jejari. Jejari dia 1. Jadi negatif 1 per punca kuasa 2 bahagi dengan 1 nilai dia ini. Dan nilai ini adalah sama dengan koordinat X. Nampak koordinat X awak adalah negatif 1 per punca kuasa 2. So sebab tu dia kata cos tu sama dengan koordinat X. Jelas tak? Oh, jelas. Jelas. Okey, itu cos. Kita tengok pula yang ni Kalau awak tak tahu ini sudut dan radian ni berapa, kita tukar je kepada darjah. Kita tahu pi adalah bersamaan dengan 180. Jadi 180 bahagi dengan 4, kita tahu dah lah nilainya berapa. Nilainya adalah B cosec negatif pi per 4 adalah sama dengan cosec negatif 45. Okey, kita tengok pula cosec kita tahu, kita kena tengok huruf yang ketiga. So bermakna dia adalah 1 per sin negatif 45. Okey, negatif menunjukkan dia daripada negatif menunjukkan dia sudut itu adalah daripada paksi X ke arah ikut arah jam. So sebenarnya dia dekat sukuan yang keempat lah. Yang tu faham? Faham. Okay. So sama tadi kita nak dapatkan jawapan 1 per sin adalah 1 per O per hash kan? So dia sebenarnya sama dengan hash bahagi O. Betul tak? Betul. Jadi kalau awak tengok kat sini kan. Okay, kat sini. Ini X, ini dia punya Y. So cikgu letak X dia. Kat sini X dia adalah 1 per punca kuasa 2. Yang ni Y dia adalah negatif 1 per punca kuasa 2. So kalau kita tengok dekat sini kan, O bahagi dengan hash. Yang ini bagi dengan 1. So sama je juga. Sin ni sama dengan paksi pula koordinat Y. Betul tak? Koordinat Y. Ni kan, O bahagi dengan hash. Sama dengan koordinat Y dia. Sebab bagi 1 dapat juga balik nilai dia kan. Tu dia sama dengan koordinat Y. So terus dapat jawapan 1 bahagi dengan O dia adalah koordinat Y dia negatif 1 per punca kuasa 2. Sekejap. 1 bahagi O dia adalah negatif 1 per punca kuasa 2. So bahagi dengan 1. Jadi jawapannya adalah negatif punca kuasa 2. Faham tak? Ada soalan nak tanya? Nak tanya boleh tu? Tanyalah. Panjang dekat segitiga tu, saya ambil koordinat dia. Masa awak yang ini ke? Yang ini kan dia dah bagi ni 1, 0 kan. 1, 0 tu dia punya jejari. So dia bermula daripada sini ke sini. Setiap jejari dekat sini adalah 1. Saya putih dia 1 lah kat sini. Okay. Faham? Okay. Kalau titik tu kat sini pun dia tetap akan jadi 1 juga hipotenus dia. Okay. Okay. Ada soalan lain?
Faham tak kenapa dia sama dengan koordinat Y tu? Cikgu bagi masa je, awak hadam dulu. Sebelum cikgu sambung seterusnya. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu nak teruskan. Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan. Tu buka mic tu nak tanya ke apa? Ya cikgu. Nak tanya apa tu? Macam mana nak tahu negatif pi per 4 tu sama dengan kosek negatif 45? Ingat tak kita belajar bab 1, radian tukar kepada darjah. So negatif pi per 4 darab dengan 180 bahagi dengan pi. Ni darjah, ini radian kan? Ini dalam unit radian. So radian boleh potong. Pi boleh potong tu yang 180 bahagi 4. Oh. Ni kan bab 1. Radian nak tukar darjah, radian mesti bawah, kat bawah. Sama ada 180 bagi pi atau pi bahagi 180. Ataupun cara lain awak tahu pi ni sama dengan 180. Jadi tukar sahaja. Pi tu jadi 180, jadi 180 bagi 4 sama yang jawapan dengan negatif 45. Okey. Faham? Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, kita pergi pada kaedah yang ketiga. Menggunakan nilai nisbah trigo sudut rujukan yang sepadan. Okey, yang ni paling senang sekali. Awak tengok kat sini nampak macam pening, tapi cikgu nak ringkaskan dia. Pernah kan nampak benda ni dalam matematik, betul tak? ASTK ni, pernah tengok? Ke dalam matematik tak pernah belajar? Belum belajar je cikgu. Oh ya ke? Okay, kat sini semua positif. Tak kisahlah sin ke, cos ke, tan ke, cosec ke, sec ke, semua positif dekat sukuan yang pertama. Ni sukuan yang kedua. Sukuan kedua hanya sin atau pasangan dia cosec sahaja yang positif. Tu nombor 3 ni hanya tan atau pasangan dia cot sahaja yang positif. Untuk sukuan yang keempat, hanya cos atau pasangan dia sahaja yang positif. Bermakna kalau sudut dekat sini, cikgu nak dapat nilai sin. So kat sini ni adalah cos dengan cosec je yang positif. Bermakna sin akan jadi negatif lah. Contoh kan, kena tengok kan. Ni sukuan yang keempat, sin akan jadi negatif. Cos dengan cosec sahaja, cos dengan cosec sahaja. Sec sahaja. Kenapa cikgu buat cosec sini? Pasangan cos bukan cosec, sec. Sec sahaja yang positif. Tu awak kena tahu tapak dulu. So tapak yang pertama semua sekali. Sin, cos, tan, sec, cosec, cot semua positif dekat sukuan pertama. Untuk sukuan kedua hanya sin dengan cosec je yang positif. Yang lain semua negatif. Untuk sukuan yang ketiga hanya tan atau cot sahaja yang positif, yang lain negatif. Sama juga dengan sukuan yang keempat. Cos atau sec sahaja yang positif, yang lain negatif. Okay, mungkin kat sini tak nampak, kita pergi contoh dulu. Contoh dia kata sin 30. Okay. Bila awak nampak soalan macam ni, kalau tadi kita tahu kita kena lengkapkan, kalau dia adalah sudut pelengkap, kita kena buat petak. Untuk macam ni, kita kena buat sukuan. So kita buat, mula-mula dia bagi sin 30 kan. So sin 30 adalah 0.5. So tadi cikgu dah kata kalau dia sin 30 sama dengan 0.5 bermakna dia adalah per dengan 1 kan. So sin 30 dekat mana? Sukuan yang pertama, betul tak? Sebab 30 ke sini baru dapat 30 kan. So ini adalah bersama dengan O per hash.
Jadi O kita adalah 0.5. H kita adalah 1. Sampai situ jelas? Jelas. Jadi soalan yang pertama. Dia minta set 150. Okey? Set 150. Okey, kita buat dia punya set 150 ni kat mana? Kita buat sukuan dulu. 150 daripada sukuan yang kedua, betul tak? Betul. So kat sini 30 lah. So sudut yang sepadan adalah set 30. Betul tak? Betul. 150 dekat sini, set 30 kat sini. Okey, jadi set 30 ni kita tahu dia adalah 1 per sin 30, sin pula, cos 30. Betul? Tapi dia berada pada sukuan yang kedua, betul tak? So kalau kita dah tahu kat sini cos sin 30 adalah 0.5, bermakna kita boleh letak dulu lah 0.5 dekat sini, 1 dekat sini. So kita kena cari dekat sini berapa? Macam mana nak cari dekat sini? Tekan je lah kalkulator. Kan tadi kita tahu hipotenus tolak benda tu, jadi punca kuasa 1 kuasa 2 tolak dengan 0.5 kuasa 2. Dapatlah jawapan ni. Betul tak? Bermakna kat sini adalah 0.866. Macam mana kita penuhkan tadi kita punya kotak, macam tu juga kalau kita ada sukuan. Kita kena penuhkan dulu segitiga dalam sukuan kita ni. Sampai sini faham? Boleh cikgu. Okay, so kita dah tahu kita nak cos 30 kan. Kita tahu tadi kalau yang kedua sin atau cosec sahaja yang positif. Bermakna cos 30 negatif lah pada sukuan yang kedua. Jelas tak? Itu yang jawapan dia. 1 bahagi cos 30 kita adalah A bahagi H. Ni A kita, ini kita punya H. So jawapan dia adalah negatif 0.866. Mana datang negatif? Sebab negatif tu dia berada pada sukuan kedua. Sukuan kedua hanya sin atau cosec sahaja yang positif. Selain daripada itu dia negatif. So dapatlah jawapan negatif 1.155. Jelas? Jelas cikgu. Okey, kalau jelas ada soalan nak tanya sebelum cikgu teruskan? Tok B? Okey, kalau tak ada cikgu teruskan B, kita ada set negatif 13 bahagi 6 pi. Okey, so kita nampak pi ni macam susah, jadi kita tukarkan. Terus tukarkan pi ni adalah 180 kan. Jadi negatif 13 per 6 darab dengan 180. Dapatlah jawapan bersama dengan set 390. So, kita dah tahu sekiranya sebelum ni first kita belajar trigo dulu. Kalau sudut itu melebihi 360, kita kena tolak dulu 360. So, bermakna nilainya adalah set 30 lah. So, kalau kita lukis dia punya sukuan, disebabkan dia negatif, so dia akan bermula daripada paksi X dan ikut arah jam. 130 kat sini. So dia berada pada sukuan yang keempat. Kat sini 30 kita. Yang tu jelas tak? Jelas. Okay, so kita dah tahu tadi kita punya kat sini adalah 0.5, dekat sini adalah 0.866, kat sini adalah 1. Jadi kita bolehlah terus ambil 1, cosec adalah kita tengok huruf yang ketiga, sec. Jadi dia adalah 1 per cos 30. Jadi sama dengan, tengok pada gambar rajah,
Kita tahu A, S, T, K. So K kat sini adalah positif lah kan. Sebab cos dengan set saja yang positif pada sukuan yang keempat. Jadi jawapan kita mesti positif lah cos 30 ni. Jadi jawapan 1 bahagi cos 30 adalah A bahagi hash. So bahagi 0.866 jadi dapat jawapan 1.155. Faham? Jadi kalau tak boleh nampak cikgu buat step dia, yang pertama tentukan dulu dia punya sukuan. Kat mana sukuan dia? Yang kedua, penuhkan segitiga awak. Segitiga sepadan tu. Okey, segitiga sepadan ni dekat mana? Sepadan ni dekat. Ini awak punya sukuan, sepadan tu dekat sini. So kalau 150 tadi, 150 kan? Ni 150 awak ni. Jadi sepadan dia kat sini. Jelas tak? Untuk 360, untuk ni kan, 30 kat mana? Kita tengok ini satu, disebabkan dia, oh ni negatif lah Oh cikgu tak letak dia negatif. Okay, sorry ini negatif. So, tambah 360, dia still set 330 lah disebabkan dia negatif. Jadi, ini tak perlu pun. Okay. Disebabkan dia negatif menunjukkan awak punya gerakan tu ikut arah jam daripada paksi X ke sini. Faham tak? Faham. So kita punya sepadan bukan kat mana-mana, kat sini sajalah. Yang ni. Yang cikgu kata segitiga sepadan ni. Jadi sepadan kita dekat sini. Okey, ada soalan nak tanya? Cikgu, Ha? yang tadi tu kan, kenapa kena tolak 360? Sebab kan memang kita belajar sebelum ni ada syarat dia, sekiranya nilai awak ni, sudut dia ni melebihi 360, kena tolak dulu 360. Baru kita tahu sebenarnya sudut itu dekat mana sukuan dia. Oh. So 360 ni kita tolak dengan 360, dapatlah 30 ni. So 30 ni sukuan kat mana? So pentingnya pergerakan tu tadi. Kita tahu dia negatif bermakna daripada paksi X, dia akan ikut arah jam. So kita akan pusingkan 360 darjah dan ada baki 30 tadi. Jelas tak? Ini daripada paksi X kita pusing 360 darjah. Lepas tu baki 30. Kat sini lah. Faham tak? Faham? Okay, katakanlah cikgu nak 210 Cikgu nak sin 210. So kita tahu dia tak sampai lagi 360, jadi tak perlu tolak. So kita buat saja sukuan. Disebabkan dia positif, kita akan arah lawan jam. So kita akan pusing kat sini dah 180 kan. So bermakna dia dekat sini lah. So sudut sepadan ni mana? Yang ini sudut sepadan dia. Jelas tak? Nilai? So kat Unggu ni berapa nilai kat sini? Berapa nilai dekat Unggu ni kalau dia sin 210? Awak tahu kan dari sini ke sini 180 kan? Jadi ke sini berapa? 30. 30 lah. Alamak, bergerak pula dia.
Kat sini 30 lah. Jelas tak? Oh, maksudnya sudut dekat situ 30. So bermakna dia sama dengan sin 30 tapi pada sukuan yang ketiga. Oh. Faham. Okay, ada soalan nak tanya? Okay. Lepas tu nanti jawapan ahli dia negatif kan? Ya betul. Kenapa negatif? Sebab kat situ tan je positif. Ya betul. Tan atau kot positif. So sin kat situ dia negatif lah. Faham tak? Ada soalan lagi nak tanya? Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan dengan contoh 9. Contoh 9 Dia bagi cos A sama dengan 2/5. Okay, apa kita buat? Kita buat segitiga dulu. So cos A, tapi dia kata pada 270 ke 360. Bermakna ini adalah sukuan yang ketiga, betul tak? Kan? Ni sukuan yang keempat. Kan? Sebab ini 90. Ni 90. Lepas tu sampai sini adalah 180. Dekat bawah 180 sampai 270. Kat sini baru 270 ke 360. So sukuan awak tu kat sini lah. Jadi kita tahu cos adalah A bahagi H. So A dia adalah 2. So A dekat sini 2. H dia adalah 5. Jadi 2, 5 kat sini berapa? Kena penuhkan dulu. So jadi kita penuhkan dekat sini, kita tahu 25 pula. 5 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2, betul tak? So dapatlah jawapan punca kuasa 21. Boleh? Nak guna teorem Pythagoras tak ada masalah kan? Ni untuk dapatkan O kan cikgu? Kita mesti kita mesti yang pertama tadi cikgu kata mesti tentukan sukuan dia dulu. Yang kedua awak kena penuhkan segitiga yang ada. Maksudnya dapatkan 3 nilai. Ya, 3 nilai tu kena penuhkan dulu segitiga ni. Oh. Okay, baru kita boleh senang jawab. Macam mana kita buat dekat segi 4 tadi yang sudut pelengkap tadi. Ni kita kena penuhkan juga segitiga kita. So kalau kita tengok soalan A, dia minta tan A. So tan A kita tahu O per A. Jadi kita tengok je lah gambar rajah. O kita adalah ini. Ini kan, ini awak punya sudut. Sudut tu daripada paksi X tau. Daripada paksi X kepada garisan awak tu. Ni theta awak ni lah. Ini A awak. So dia adalah punca kuasa 21 bahagi dengan 2. Dan jawapannya adalah negatif. Kenapa dia negatif? Sebab dia berada pada sukuan yang keempat. Sukuan keempat ni hanya cos atau sek saja yang positif. Jelas? Jelas cikgu. Okey, B pula. Sin A. Okey, sin A. Kita tengok sin A A adalah O bahagi H. So kita tengok O daripada sini. O kita adalah punca kuasa 21 bahagi dengan H dia 5. So jawapan dia adalah punca kuasa 21 bahagi 5. Tapi dia still negatif. Kenapa negatif? Sebab tadi alasan yang sama pada sukuan yang keempat hanya cos atau sek sahaja yang positif. Jelas? Jelas. Okey, C pula. C kita ada sek A. Okey, sek kita ada 5/2. Jadi, macam mana dapat 5/2? Kita tahu sek adalah 1/cos kan? So, sama dengan 1 bahagi A per H.
So sama masuk dengan hash bahagi A lah. So hash kita adalah 5, A kita adalah 2. Tu dapat 5/2. Ataupun awak boleh je selesaikan macam ni. 1 bahagi 2/5 samalah dengan jawapan 5/2. Faham tak? Faham. Faham. Okey, yang terakhir. Kaedah yang keempat, menggunakan segitiga bersudut tegak. Okey, yang bersudut tegak ni kita kena pergi ke aktiviti penerokaan dulu. Okey, kita ada 2 tau. Okey, kita ada 2. Satu yang pertama berada dalam segi 4. Okey, yang berada dalam segi 4 tepat ini adalah 1, 1, 1, 1. So, dia segi 4 tepat. Ini adalah untuk sudut 45. Okey, kalau awak tengok kat sini, awak tengok, kalau kita bahagi 2 segi 4 tepat, kat sini 45 darjah, betul tak? Betul. Kat sini adalah punca kuasa 2, betul tak? Macam mana dapat punca kuasa 2? 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 dapatlah punca kuasa 2 kat sini. Guna teorem Pythagoras. Sampai situ jelas? Jelas. Kita tengok dekat sini pula. Untuk segi yang ni pula segi 3 sama kaki. So kalau kat sini 2, kat sini pun 2. Jadi segitiga sama kaki pula. Segitiga sama sisi. So jadi kat sini pun 2. Kalaulah cikgu bahagikan 2 segitiga cikgu ni, jadi bermakna kalau segitiga sama sisi, sudut dia semua sama, betul tak? Berapa sudut dia? Sudut kat sini berapa? Kalau segitiga sama sisi. 60. 60. Jadi kalau cikgu bahagi sama besar, jadi kat sini 90, betul tak? Dan nilai dekat sini 1. So kalau kat sini 30, betul? Betul. Okay. So itu yang gambar rajah ni kena faham macam mana nak buat. Barulah kita boleh bina sudut istimewa macam dekat sini. Okay. So macam mana kita nak buat sudut istimewa? Senang je, kita tengok kat sini. Contohlah sin sin 45. Tengok je lah, ini 45 kita. Sin kita adalah O bahagi dengan A. So jadi 1 per punca kuasa 2. Jelas tak? Kalau cos berapa nilai dia? Cos 45. 1 per punca kuasa 2. Betul. Kalau tan 45? 1 per 1. 1. 1 lah jawapan dia, betul tak? So benda ni boleh direka, tak perlu awak hafal pun. Sama lah juga macam ni, kalau sini sin 30, katakanlah sin 30. Kita tengok kat sini, kita nak sin 30. Tapi sudut kat sini tak ada kan? Ni kat sini punca kuasa 3. Macam mana dapat punca kuasa 3? Sebab 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 punca kuasa. Dapatlah 3, punca kuasa 3. Kan? Kat sini untuk dapatkan kat sini, kita guna hypotenuse. Yang hypotenuse tolak dengan sisi yang lain. Dapatlah punca kuasa 3. So kalau kita nak cari sin 30, kat sini sin 30 dia adalah 1/2. Faham tak? Kalau cos 30 berapa? 2 per punca kuasa. 2 per cos berapa? Cos apa? K. Oh, punca kuasa 3 Hmm? per 2. Yang lain macam mana, faham tak? Faham. Kalau tan 30? 1 per punca kuasa 3. Betul, 1 per punca kuasa 3. Macam mana pula kalau sin 60? Punca kuasa 3 Punca per kuasa 2. 3 3 per 2.
Betul. Kalau cos 60? 1/2. 1/2. Kalau tan 60? Punca kuasa 3. 1/3. Betul. Punca kuasa 3. Okey, ini adalah sudut istimewa lah. Jadi kita bolehlah selesaikan contoh 10. So ini, yang ni awak cikgu tak suruh hafal tau, awak kena faham. Untuk sudut 45, awak lukis dulu segi 4 tepat. Ni segi 4 tepat. Kalau untuk sudut 30 dengan 60, awak boleh lukis segi 3 sama sisi. Jelas? Jelas tak? Jelas. Okey, so cikgu pergi ke contoh 10 Contoh 10, contoh yang terakhir sekali lah sebelum cikgu pergi ke kumpulan. Okey, kita tengok soalan A, dia minta guna sudut khas kan, cos 315. Masih lagi yang sama, kita kena tentukan dulu kat mana dia punya sukuan. Okey, disebabkan dia positif, so cikgu akan mula daripada paksi X dan cikgu akan pusing ikut lawan jam. So 315 tu dekat sini lah. Betul tak? So jadi sudut kat sini berapa? 360, tolaklah 315 tu. Dapatlah jawapan 45 dekat sini. So kita bolehlah cari cos, bermakna dia sama dengan cos 45. Jadi cos 45 kita dah tahu cos 45 adalah sudut khas kan? Cos 45 adalah 1 per punca kuasa 2. Dia positif sebab apa? Sebab dia berada pada sukuan yang keempat. Jelas? Jelas. Kalau dia minta sin kena negatif Ya, betul. Ada soalan nak tanya? Tadi cikgu macam ada dengar ada nak tanya. Tak ada Okey, kalau tak ada cikgu teruskan. Contoh B. Alamak. Cikgu nak bagi nampak benda tu. Okey, B. Cot 5/3 pi. Cikgu kata tadi kalau kita tak tahu pi tu berapa, kita tukarkan dulu. Jadi 5/3, kita tahu pi tu bersamaan dengan 180, tukar je jadi 180. Dapatlah jawapan 300. Cot 300. Okey, kita buat kita punya sukuan. So kita tahu dia berada dekat sini. So 360 tolak dengan 300 bermakna sukuan dekat sini adalah 60. Dia bersamaan dengan cot 60 nilai dia. Jadi kita dah tahu. Kita cot 60 adalah bersamaan dengan 1 bahagi tan 60 dan tan 60 ni pun adalah sudut istimewa. Jadi jawapannya adalah negatif punca kuasa 3. Kenapa negatif punca kuasa 3? Kenapa negatif? sebab kat situ kawasan kuat. Yang positif cos dengan sine. Betul. Faham tak? Faham. Okay, kalau C pula sec negatif 480. Okay, so sekarang ni 480 ni telah melebihi 360. Jadi kita tolak dululah. So kalau 480 tolak dengan 360, so jawapannya 120 bersamaan dengan sec negatif 120. Jadi tentukan sukuan dia dulu kat mana? 120 kat mana? Disebabkan dia negatif, bermakna arah putaran kita kena ikut arah jam. Jadi 180 tolak 120, jadi kat sini adalah 60 lah. Jelas tak? Ini 120 awak. So 180 tolak 120 jadi 60 lah. Jadi bersamaan dengan sec
negatif 60. Sudut sepadan dia. Jelas? Jelas. So, kita boleh buat 1 bahagi cos 60. Satu bahagi sec. Betul lah. 1 bahagi cos 60. Okay. So, kita tengok kat sini cos 60 kita dah tahu. Cos 60 ada bersamaan dengan 1/2. Jadi, jawapan kat sini adalah 1 bahagi 1/2. Tapi disebabkan dia ASTK dia berada pada sukuan yang ketiga. Ketiga ni adalah tan dengan cot. So dia negatif lah dekat sini. Jadi 1 bahagi negatif 1/2 jawapannya adalah negatif 2. Faham? Faham cikgu. Okey, ada soalan nak tanya sebelum cikgu ke kumpulan? Cikgu, boleh saya tanya 3 soalan cikgu? Tanyalah. Soalan first, katakan kalau dia bagi lebih daripada 180, lebih daripada 90 darjah, kita kena guna sudut pelengkap Ya, betul. Bukan sudut pelengkap. Bukan sudut pelengkap. Sudut sepadan. Sudut sepadan. Ha. Lepas tu lagi satu yang petak-petak tadi tu kan? Yang petak tu ada segitiga tu kan? Mana yang ni ke? Yang ni? Yang tu. Okey. Sisi dia memang kita pilih letak satu Memang tetap satu. Kalau 2 pun sama juga nanti jawapan dia. Kata kalau cikgu buat 2 cikgu tunjuk kat awak kalau cikgu buat 2. Kat sini 2, kat sini 2, kat sini 2, sini pun 2. So jadi kat sini 2 tambah 2 2 tambah 2. Dia kan kat sini jadi punca kuasa 8 lah, betul tak? So kalau awak kecilkan pun awak akan tepat dapat juga yang ni. So kalau sin 45 kan tadi. So dia akan jadi sin 2 bahagi 2 bahagi punca kuasa 8. So kalau kita kecilkan 2 8 ni boleh jadi 2 darab 4. So takkan jadi 2 bahagi 2 punca kuasa 2, potong-potong dapat 1/2 juga. Tapi macam menyusahkan diri kan. Baik kita buat 1 je, tak payah potong-potong. Betul tak? Faham. Betul. Okay. Apa lagi nak tanya? Saya lupa lagi satu cikgu. Nanti kalau saya ingat saya tanya cikgu. Okay. So yang lain ada soalan nak tanya tak? Cikgu nak pergi kumpulan pula. Okay, kalau tak ada, disebabkan cikgu ingat cikgu boleh sampai 6.3 tadi. Jadi cikgu punya bahan tu sampai 6.3. So terpaksalah cikgu asingkan grup lelaki dengan perempuan. Jadi main tu cikgu main perempuan cikgu akan tambah lain Sekejap cikgu Jamboard tu akan jadi tukar lah. Jamboard. Mana Jamboard jap. Kalau tak ada apa-apa nak tanya boleh keluar dan masuk ke main masing-masing.